Selamat berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan, dan kita akan menyambung dengan membincangkan prinsip yang ke-11. Prinsip yang ke-11 menggariskan bahawa koperasi patut mengamalkan komunikasi yang berkesan dan terbuka dengan anggota dan pihak berkepentingan. Jadi di sini kalau cerita tentang komunikasi, saya akan menitik beratkan yang pertama sekali, mekanisme yang paling penting untuk berkomunikasi dengan anggota ialah mesyuarat agung tahunan, tuan-tuan dan puan-puan. Di situlah sekurang-kurangnya setahun sekali koperasi berjumpa dengan anggota-anggotanya. Jadi kalau mesyuarat agung tahunan ini kita tidak urus dengan betul, maka dia akan gagal untuk menjadi media komunikasi yang berkesan. Jadi untuk menjadikan mesyuarat agung ini mekanisme yang berkesan untuk berkomunikasi, pihak koperasi mestilah membuat perancangan. Kita mesti berusaha, koperasi mesti berusaha untuk mendapatkan kehadiran anggota. Macam-macam dibuat oleh koperasi supaya anggota hadir dalam mesyuarat agung. Ada menyediakan hamper pun ada yang bagi dogi pula, macam-macam. Sepatutnya anggota tak payah bagi-bagi tu, sepatutnya dia yang nak datang. Tapi sebaliknya berlaku. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana anggota dia tak begitu faham tentang dia punya tanggungjawab. Kalau anggota tak begitu faham, bermakna koperasi belum lagi berjaya lah untuk mendidik anggota menjadi anggota yang bertanggungjawab. Dia tak faham tanggungjawab dia sebagai anggota. Dia ingat datang mesyuarat agung tu jalan-jalan jumpa kawan. Jadi kita mesti beritahu kepada anggota kita, dia mesti datang setahun sekali ke mesyuarat agung kerana dia nak mendengar laporan daripada lembaga. Kerana dia nak memilih anggota lembaga yang baru. Kerana dia nak menilai prestasi lembaga. Kerana dia lah tauke, tu kita kena bagi tahu kepada kita punya anggota. Ini yang saya, daripada pengalaman saya lihat anggota dalam mesyuarat agung tu diam saja kadang-kadang. Ada juga koperasi yang mesyuarat agungnya hingar-bingar, bergaduh pun ada. Yang itu ekstrim yang lain pula, sehingga kan mesyuarat agungnya tidak juga efektif, tak boleh berjalan. Asyik nak kerja bergaduh saja. Jadi perkara-perkara ini koperasi kena ambil perhatian. Sama ada kita punya ahli itu, anggota itu ahli yang pasif ataupun yang hyperaktif. Kita kena ambil perhatian. Mesti kita buat perancangan supaya mesyuarat agung ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, supaya setiap anggota ada peluang untuk berkomunikasi, ada peluang untuk membuat usul, supaya kita mendapat maklum balas daripada anggota tentang prestasi kita. Selain daripada mesyuarat agung tahunan, ada media-media lain yang boleh kita gunakan untuk berkomunikasi. Misalnya koperasi bolehlah menerbitkan majalah ataupun buletin kepada anggota, dan banyak juga koperasi yang saya lihat sudah mempunyai website sendiri Jadi dia berinteraksi dengan anggota 24 jam lah kalau dah ada website. Anggota boleh tengok koperasi dia malam-malam, petang ke pagi, bila-bila masa boleh. Yang itu lebih baik lah. Dan koperasi juga patut berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak yang berkepentingan. Siapa tu pihak yang berkepentingan? Kalau di keliling koperasi tu ada beberapa pihak yang berkepentingan. Misalnya Suruhanjaya Koperasi Malaysia tu sendiri, ada beberapa laporan yang kita kena hantar pada dia. Kita mesti berkomunikasi dengan cara memberi laporan. Kita ada juru audit kita yang sepatutnya kita memberikan kerjasama untuk dia membuat auditan. Kita ada juga pembekal-pembekal kita, itu juga berkepentingan pada kita. Kita kena beritahu kalau kita nak mengubah cara pembayaran kita, ataupun kita akan mengubah cara bisnes kita, semua kita kena berkomunikasi dengan mereka. Jadi komunikasi ni
melalui penyelidikan saya sendiri ya, merupakan salah satu ya, elemen yang sangat penting ya, untuk melibatkan penyertaan anggota ya, dalam tadbir urus koperasi. Jadi ini patut diberi perhatian, dan koperasi patut mengadakan satu belanjawan khas ya, untuk meningkatkan komunikasi ya, yang berkesan. Seterusnya kita lihat kepada prinsip yang ke-12. Prinsip yang ke-12 ini dia meminta koperasi untuk mengamalkan pengurusan risiko yang berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang yang saya ketahui, sangat sedikit ya koperasi yang menguruskan risiko. Sedikit sangat. Ada yang tak pernah terfikir pun risiko dia apa. Jadi yang ini kita tak mahu. Kita nakkan anggota lembaga yang bertanggungjawab. Jadi dia nak buat satu-satu perniagaan ataupun satu-satu projek yang baru, dia mestilah juga melihat dari segi risikonya. Apa yang akan dihadapi dengan dia memasuki satu projek yang baru ni. Bukan cara ikut-ikut saja. Nanti orang buat arah nu, dia pun nak buat arah nu. Orang menternak ikan keli, dia pun ikut ternak ikan keli. Orang tanam serai, dia pun ikut tanam serai. Tapi pengurusan risikonya tidak dibuat. Jadi walaupun ada pihak-pihak tertentu yang menggalakkan kita untuk penceburkan diri dalam bidang-bidang tertentu, penghabisannya tuan-tuan dan puan-puan, koperasi itu sendiri yang kena menguruskan risikonya ya. Jadi dalam pengurusan risiko ni, ada beberapa jenis risiko yang senang-senang terdapat dalam koperasi. Kalau untuk koperasi kredit, dia ada risiko kredit. Risiko kredit ni macam mana? Orang pinjam lepas tu tak bayar. Jadi ini kena diuruskan. Sebelum kita bagi kredit, kita kena lihat kemampuan orang tu membayar balik. Selain dari itu, dalam koperasi juga ada risiko operasi. Risiko operasi ni macam mana tuan-tuan dan puan? Operasi kita tu semua berisiko kalau kita tidak ada sistem kawalan dalaman. Jadi bagi koperasi yang tidak mempunyai sistem kawalan dalaman, dia akan menghadapi risiko operasi yang tinggi. Misalnya stok dia hilang ke ya, ataupun stok buah kelapa sawitnya dicuri orang ke. Itu semua tu dipanggil risiko operasi. Kerana apa ada risiko operasi? Kerana sistem kawalan dalamannya yang rendah. Jadi bermakna dalam koperasi kita mesti mempunyai sistem kawalan dalaman yang mantap ya. Selain dari itu, kita juga dalam koperasi boleh menghadapi risiko liquidity. Apa itu liquidity? Liquidity ni kecairan. Cairan tu maknanya dalam bahasa senangnya duit ada ke tidak. Kalau duit tak ada tu tak liquid lah, maknanya tidak ada, tak cair lah, maknanya duit kita semua dalam bentuk bangunan semua tak cair lah tu. Jadi risiko liquidity ni penting tuan-tuan untuk kita uruskan. Kalau tidak, macam mana koperasi nak berurusan? Macam mana koperasi nak jalan? Duit tak ada. Ya? Ini risiko yang perlu diuruskan dengan sebaik-baiknya. Walaupun koperasi itu mempunyai keuntungan yang tinggi, tapi kalau risiko likuiditinya tidak diuruskan, koperasi itu boleh terhenti di tengah jalan tuan-tuan. Macam kereta tak cukup minyak lah, kena berhenti. Seterusnya, koperasi juga boleh ya menghadapi risiko reputasi katakan. Reputasi ni kita punya image kita. Jadi kalau koperasi itu tidak menjaga dia punya prestasi, dia akan menghadapi risiko reputasi. Maknanya pembekal dia semua akan tak percaya dia, tak ada siapa nak bagi dia kredit. Anggota pun semua akan berhenti, tak ada anggota baru yang nak masuk koperasi itu. Itu semua kita katakan sebagai risiko reputasi. Saya hanya memberi beberapa contoh risiko ya tuan-tuan dan puan-puan. Ada beberapa banyak lagi risiko yang boleh dihadapi oleh koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah fikirkan. Tapi apa yang prinsip koperasi, prinsip yang ke-12 ini menekankan ialah koperasi patut mengamalkan pengurusan risiko yang berkesan. Jadi perkara ini perlu dititikberatkan dan dipikirkan oleh lembaga secara khusus ya.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi ke prinsip yang ke-13 selepas ini. Sekian, jumpa lagi.